Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera diucapkan pada Encik Zulkifli bin Muhammad Aspa. Pada video kali ini saya Abdul Rahim bin Abdul Malik akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum. Pertama sekali, pengenalan diri. Nama diberi Abdul Rahim bin Abdul Malik dan saya merupakan seorang pelajar ambilan Jun 2019 bagi program PICMP. Subjek yang diajar merupakan Bahasa Melayu Meja dan Pendidikan Kesihatan Minor. Pensyarah penyelia Encik Zulkifli bin Muhammad Aspa, manakala guru pembimbing Puan Haslinawati binti Haji Marmaya. Saya ditugaskan untuk berpraktikum di Sekolah Kebangsaan Nikas dan diberikan tanggung jawab untuk mengajar Bahasa Melayu bagi tahun 4 dan Pendidikan Kesihatan bagi tahun 5. Pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan. Pertama sekali, kemahiran membina RPH. RPH ni ialah salah satu dokumen rasmi yang penting kepada seorang guru profesional dan perlu disediakan sebelum sesuatu pengajaran dilaksanakan. Jadi menyediakan bahan bantu mengajar, strategi, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai. Oleh itu, merancang PDP dengan teliti agar menepati sekuatan standard pengajaran yang ditetapkan adalah penting dalam RPH, dan menyediakan satu ciri aktiviti untuk membantu murid mencapai hasil pembelajaran, meningkatkan kemahiran yang dikehendaki, menerap nilai murni dan proses penilaian yang terancang. Seterusnya, strategi membina hubungan positif guru dengan murid. Jones pada tahun 1995 menyatakan bahawa pencapaian akademik dan tingkah laku murid dipengaruhi oleh kualiti hubungan guru dan murid. Justru antara cara untuk saya mengekalkan dan membina hubungan positif dengan murid adalah dengan sentiasa kelihatan ceria dan tenang, dan seterusnya mengingati nama murid. Hubungan positif ini akan memberikan kebaikan kepada guru dan juga kepada murid, di mana memberi motivasi untuk mengajar dan murid memberikan kerjasama adalah kebaikan kepada guru, manakala kebaikan kepada murid adalah murid bermotivasi untuk belajar dan meningkatkan pencapaian murid. Seterusnya, pendekatan PDP. Kamus Dewan pada tahun 1998 menyatakan bahawa pendekatan PDP adalah cara atau langkah-langkah bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas. Antara pendekatan yang digunakan dalam PDP adalah pendekatan mastery, yaitu memastikan murid menguasai hasil PDP. Seterusnya, pendekatan tematik, yaitu pengajaran bahasa mengikut tema-tema tertentu. Dan akhir sekali, pendekatan komunikatif, yaitu melibatkan komunikasi antara guru, murid dan murid kepada murid. Seterusnya, pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi. Pertama sekali, kemahiran merancang PDPR. Jadi PDPR dilaksanakan secara bersemuka berbanding dengan praktikum pada fasa 1, yaitu dijalankan secara atas talian. Jadi itu merupakan kemahiran baharu yang diperolehi. Seterusnya, menyediakan bahan mengajar, memberi penilaian kepada murid dan merancang aktiviti ko-kurikulum. Kemahiran sosial, keupayaan berkomunikasi secara efektif dengan individu lain dalam situasi sosial atau kerja. Jadi saya dapat berkomunikasi secara aktif dengan warga sekolah, murid dan ibu bapa, serta berkolaborasi dengan guru pembimbing untuk menjayakan PDPR. Kemahiran seterusnya adalah kemahiran membina lembaran kerja. Jadi untuk membina sebuah lembaran kerja, kita perlu mengambil kira aspek-aspek seperti tahap pencapaian murid dan objektif PDP. Jadi justru adalah penting untuk menilai tahap kefahaman murid sebelum membina lembaran kerja. Kemahiran seterusnya adalah pengetahuan tentang isi kandungan pembelajaran. Seorang guru yang profesional mestilah menguasai 7 asas pengetahuan. Untuk itu, seorang guru hendaklah membuat ulang kaji mengenai topik yang akan diajar bagi mengelakkan sebarang kesalahpahaman. Seterusnya, kemahiran membuat refleksi.
Jadi setiap kali selesai pengajaran, refleksi akan dibuat, dan tujuannya adalah untuk mengenal pasti kelemahan dan kelebihan sepanjang PDPR untuk membuat penambahbaikan pada PDPR yang akan datang. Akhir sekali, pengetahuan tentang dialog prestasi, di mana berbincang tentang prestasi murid dan mengenal pasti masalah dan mencari jalan penyelesaian. Ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Sepanjang menjalankan praktikum, berikut merupakan salah satu inovasi yang telah dihasilkan, yaitu permainan interaktif, di mana permainan ini menggunakan laman web quizzes dan word wall. Permainan ini mengandungi pelbagai ciri menarik yang memotivasikan dan meningkatkan penyertaan murid dalam sesi pembelajaran. Dan murid boleh melihat ketepatan jawaban mereka selepas selesai menjawab soalan. Di mana permainan ini dijalankan semasa PDP menggunakan laptop dan tab milik guru, serta turut diberikan kepada murid untuk dimainkan di rumah menggunakan gadget mereka sebagai kerja rumah ataupun kerja susulan. Komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Pertama sekali, memperoleh ilmu baru tentang pelaksanaan PDP. Untuk itu, tidak semua PDP akan berjalan lancar seperti yang dirancang. Terdapat murid yang mengambil ringan dengan tugasan yang diberikan oleh guru. Justru wujud kekangan dalam pelaksanaan aktiviti murid. Namun begitu, kerjasama yang diberikan oleh warga sekolah adalah sangat baik. Kesimpulannya, profesi keguruan sangat mencabar, terutamanya dalam situasi pasca pandemik pada masa kini. Kalau dulu pada praktikum fasa 1, saya menghadapi cabaran yang sangat mencabar, yaitu menjalankan PDP secara atas talian. Namun pada masa kini, murid yang tidak dapat menghadiri persekolahan sepanjang pandemik dan datang pada persekolahan pada tahun ini berkemungkinan besar menghadapi masalah seperti tidak tahu membaca dan menulis. Justru itu merupakan satu cabaran baru pada saya dalam profesi keguruan pada pasca pandemik. Kemudian mendapat pengalaman baru sepanjang menjalani praktikum secara bersemuka. Sebagaimana yang telah dikatakan, praktikum fasa 1 merupakan praktikum secara atas talian. Jadi justru praktikum secara bersemuka pada fasa kedua ini merupakan sebuah pengalaman baru untuk diri saya. Ketiga, praktikum membina jati diri sebagai seorang guru. Dengan menjalani praktikum, seorang guru tersebut akan dapat membina jati diri, meningkatkan keyakinan, dan seterusnya memperoleh pelbagai ilmu pengetahuan yang baru. Akhir sekali, masih banyak perkara dan ilmu yang perlu dipelajari untuk menjadi seorang guru yang cemerlang. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.